Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebelum tu tahniah saya ucapkan kepada guru-guru ataupun murid-murid ataupun peserta serta guru pembimbing yang berjaya bawa anak didik mereka masuk sampai ke peringkat dan akan ke peringkat seterusnya lah, iaitu peringkat tokoh nilam peringkat daerah. Ini dipanggil pusingan yang kedua. Okey, kita akan adakan pertandingan ataupun pemilihan. Saya nyatakan ia adalah bengkel kerana ketetapan ini adalah ditetapkan, akan diterangkan sewaktu program itu dijalankan. Maknanya soalan ke dalam bentuk perbincangan ke apa pada hari tersebut baru diterangkan dan baru ditetapkan. Sebab ia adalah bertemakan tokoh nilam, ketetapan daripada perkataan tokoh. Jadi tokoh ni dia bermaksud banyak ilmu lah. Nilam tu adalah program galakan membaca di mana aktiviti-aktiviti daripada program nilam tersebut. Okey, jadi murid-murid ini akhirnya di antara dalam daerah dialah yang hebat. Antara setiap zon satu-satunya murid yang hebat. Okey ke suara saya? Putus-putus lagi ke? Okey. Okey, clear Okey. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, penilaian ini dia ada dua penilaian. Okey, saya ceritakan sedikit pemilihan buku di mana peserta dia akan pilihlah, cikgu akan bantu, guru akan bantu pilih 5 buah buku. Okey, 5 buah buku itu kita galakkan peserta tokoh nilam tersebut memilih buku yang kiranya berkualiti tinggi lah. Berkualiti juga buku-buku lain, tapi buku ni memang jarang akan dibaca oleh murid. Hanya tokoh sahaja, murid tertentu yang istimewa sahaja yang akan milih buku tersebut, iaitu karya agung, karya besar, buku motivasi, buku karya falsafah, macam Ensiklopedia macam tu Okey, kalau buku yang kebanyakan peserta-peserta sekarang guna iaitu buku dari kategori perkelasan Dwi 800, iaitu buku kesusastraan, buku cerita lah. Okey, pun boleh, cumanya diberi kiranya kalau nak ikut pemarkahan, markah lebih lah kepada peserta yang menggunakan karya agung dan karya besar. Walaupun kategori karya agung dan karya besar itu adalah kategori rak 8, perkelasan Dwi 800. Sama dengan buku-buku cerita yang lain. Tapi ada keistimewaan dari segi bahasa. Susun atau bahasa yang dramatis macam tu. Okey, karya agung, karya besar. Jadi kalau tak payah suruh murid-murid tu cari buku lain, mungkin murid-murid tu dah bersedia sebab kita minggu depan je dah buat pemilihan. Jadi guru-guru boleh je suruh murid-murid tu baca je buku yang diorang pilih 5 sebelum ni. Lepas tu ambil satu buku dan terangkan secara detail. Okey, contohnya peserta A, dia akan ambil 5 buah buku, dia masuk dekat dalam bilik hakim tu yang individu punya. Okey, dia akan masuk untuk penilaian individu. Yang pertama, dia masuk, dia bermula daripada mana dia ketuk pintu, dinilai. Maknanya personality dia, cara pertuturan dia, semua dia tengok. Daripada sasiah dia semua dia tengok. Talent ke tidak budak ni digelar sebagai tokoh. Daripada percakapan dia, tutur cara dia. Okey, kalau dia macam ala-ala manja macam tu, tak boleh jadi pemimpin lah kiranya. Tokoh ni dia adalah macam pemimpin lah. Jadi bila murid tu masuk, dia ketuk pintu, dia bagi salam, lepas tu sampai dekat kerusi. Bila hakim ataupun juri kata silakan duduk, baru duduk. Ataupun bila hakim tak kata duduk, beritahu hakim ataupun juri
izinkan saya duduk. Kalau peserta tersebut nak berdiri pun tak apa. Okay, sebab kadang-kadang ada peserta dia gementar. Bila dia gementar, dia perlu ada confident. Selalu confident ni kita berdiri, lagi kita duduk, lagi kita takut kan. Jadi dia berdiri, dia present lah. Mula-mula present, okay, juri akan cakap okay, sila perkenalkan diri. Lepas tu juri akan perkenalkan diri. Okay, juri akan perkenalkan diri. Lepas tu juri tu akan cakap. Okay, juri tu kata, dia kata okay, silakan perkenalkan diri. Peserta tu akan cakap, okay, nama saya siapa. Lepas tu saya daripada sekolah mana, ataupun tak perlu kenalkan sekolah pun tak apa sebab juri pun tahu awak daripada sekolah mana. Okay, jadi bila perkenalkan diri, cakaplah sedikit macam awak present macam murid-murid tu present dalam video yang cikgu-cikgu hantar pada kami. Pada kami dan kami hantar pada juri zon lah untuk dinilai. Okay, sama. Murid-murid tu dia akan present 5 buah buku. Okay, 4 buah buku tu di present secara ringkas. Okay, contohnya buku okay, saya mempunyai 5 buah buku yang paling saya minati. Saya memilih 5 buah buku yang saya minat. Okay, buku yang pertama Salina daripada tulisan Osman Putih. Buku tersebut menceritakan, cerita sedikit saja, menceritakan seorang perempuan yang bernama Salina. Cerita ringkas dan mempunyai 350 buah muka surat. Okay. Helai muka surat. Okey, cerita buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat dan buku kelima. Buku kelima di antara 5 buku tu, di antara 5 buku yang saya pilih, saya paling meminati adalah buku apa? Ceritakan buku yang paling diminati tu satu sahaja. Okey, cerita detail. Itu cerita detail. Jika ada penulis buku tu, dia ada tulis buku lain, nyatakan buku yang dia tulis tu. Okay, dia lepas dia dah present buku pilihan dia akan ditanya oleh juri. Okay, juri akan tanya soalan secara terbuka berkaitan dengan isu semasa dan akan dikaitkan dengan bahan bacaan. Apa yang disampaikan oleh peserta tu, dia akan kaitkan dengan isu semasa. Contohnya kalau pasal kekeluargaan, dia akan tanya macam mana awak sebagai seorang anak yang sulung, bagaimana cara awak untuk membantu ibu bapa awak di rumah. Dia akan lontarkan soalan. Kadang-kadang tu kita tak terfikir pun soalan tu akan ditanya oleh juri. Okay. Okay. Masa selalunya individu dia akan peruntukkan 10 hingga 15 minit lah. Lama tu. Jadi peserta kena banyak membaca dan kena tengok isu-isu semasa. Buli di sekolah, keruntuhan rumah tangga, tentang teknologi sekarang, kebaikan dan keburukan viral, okay, penggunaan gadget, semua tu adalah akan ditanyalah mengenai isu-isu semasa sekarang. Okey, ada apa-apa lagi? Ada tak soalan untuk ditanya mengenai penilaian individu? Ini baru penilaian individu. Cikgu-cikgu jelas ke ataupun ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya ke? Okey, silakan cikgu tanya. Selamat sejahtera. Ya. Cikgu, saya nak tanya, maksudnya masa pusingan pertama kita ada buat satu skrip yang memang dah mention tentang 5 buku tu dan semua yang cikgu baru mention tadi kan? So maksudnya kita sampaikan semula skrip yang sama ke? Ya, skrip yang sama. Okey, baik. Skrip yang sama. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ada lagi yang nak tanya cikgu? Assalamualaikum Pak Zuraini. Ya. Kalau dalam video yang sebelum ni peringkat zon, murid hanya bentangkan mengenai 5 buku tu dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit. Adakah masa itu sama? Okey,
maknanya masa budak present buku tu sampai 5 minit lah yang dia present macam dia hantar video tu cikgu. Oh, maksudnya tempoh dia 5 minit je lah untuk dia present. Sampai 5 minit tu, lepas 5 minit tu juri akan tanya. Okey, baik. Okay. Ada apa-apa lagi soalan cikgu untuk saya teruskan mengenai kumpulan pula? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya teruskan ke slide seterusnya ya, penerangan tentang penilaian kumpulan. Okey? Okey, penilaian kumpulan, soalan penilaian kumpulan saya dah bagi. Okey, saya terima juga, saya dengar cikgu-cikgu kata ada cikgu kata susah. Okey, soalan ni murid kena sedia. Okey, ahli kumpulan akan diagihkan pada, dipilih oleh juri. Juri akan tentukan kumpulan-kumpulan ni selepas kumpulan individu. Selepas penilaian individu. Okey, selepas penilaian individu, murid-murid peserta akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan 3 atau 4 orang. Okey, setiap kumpulan, kita kan ada bagi tajuk. Okey, setiap kumpulan tu juri akan bagi tajuk pula yang saya bagi, yang untuk cikgu-cikgu cari tu isinya. Cikgu peserta akan diberi satu tajuk untuk diberi masa selama 2 minit untuk dibincangkan. Contohnya murid diberi pasal tajuk bully ke ataupun diberi pasal teknologi dan vocational. Okey, apa keistimewaannya? Apa kelebihan dia? Okey, jadi 4 orang ni dia akan bincangkan. Dia tak boleh seorang cakap, yang lain ya. Betul lah, tak boleh. Okey, maknanya semua peserta tu akan bercakap mengenai isu yang tajuk yang diberi tu. Okey, semua dah berbincang. Lepas tu peserta akan cakap. Okey, masa itulah dia nak tengok. Okey, kena bahagi. Siapa yang nak cakap pendahuluan, siapa nak cakap isi satu. Kena bagi. Lepas tu persilakan. Silakan ya untuk sambung percakapan saya ataupun silakan jika ada idea yang lain. Beri peluang kepada ahli kumpulan yang lain untuk bercakap juga. Okey, itu dipanggil ketokohan dalam berkomunikasi. Okey, adab di semasa berkomunikasi macam mana. Kita akan tengok kat situ. Okey. Okey, penilaian kumpulan dijalankan secara berforum. Okey, berbincang bersama ahli dan kemudian akan disoal lah oleh juri lah, oleh hakim kepada kumpulan-kumpulan. Lepas tu nanti akan ada pergulungan. Seorang akan gulungkan daripada semua isi yang dia bagi, yang cikgu-cikgu tolong carilah, tolong cari yang tajuk-tajuk tu. Okey, jadi bersedia dengan semua tajuk. Kita ada berapa soalan, bersedia dengan soalan-soalan tu lah. Okey, masa akan diberi selama 15 minit lah. Juri akan bagi peluang untuk dibincangkan dalam 10 hingga 15 minit. Jadi kalau budak-budak tu dah tak ada idea, selalunya juri akan bantulah bagi sedikit idea supaya budak-budak tu boleh tambah lagi. Okey, kalau boleh bagi satu isi kandungan, ada huraian dan ada contohnya. Okey? Okey, pemakahan. Okey, kalau daripada slide yang saya tunjuk ni, pemakahan dia 20 markah isi kandungan dengan pengolahan, okey, penggunaan bahasa, penyampaian keupayaan komunikasi, interaksi dan kesepakatan dalam komunikasi berkumpulan. Maknanya dia memberi peluang pada orang yang cakap lah. Jangan dia seorang je yang bercakap. Dan kalau boleh dia jangan bagi kawan cakap, lepas tu kawan tu dah habis topik. Okey, izinkan saya untuk menambah sedikit. Boleh. Komunikasi, cara-cara komunikasi di dalam kumpulan. Okey, ada cikgu-cikgu nak tanya mengenai kumpulan?
Ya Puan. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak bertanya. Ya. Soalan kumpulan tu kan ada 5. Ya. So murid-murid tu perlu tahu kelima-lima isi tu ke? Ya, murid-murid perlu cari maklumat kelima-lima soalan tu. Oh, bukan pilih salah satu. Sebab soalan ni akan dipilih oleh juri, bukan oleh peserta. Oh. Okey, soalan-soalan yang saya beri ni, soalan nombor 1 iaitu tentang teknik dan vocational. Soalan nombor 2 tentang kekeluargaan. Ya. Soalan yang ketiga tentang pemakanan. Yang ketiga tentang nilai murni tentang remaja. Yang keempat mengenai telefon pintar. Teknologi telefon pintar. Okey, jadi carilah kelima-lima tu, carilah kesan buruk, kesan baik. Okey. Lepas tu pertama sekali definasikan dulu. Lepas tu masukkan isi penting, kebaikan, nyatakan. Tapi murid kena huraikan poin tu. Lepas tu murid kena bagikan contoh. Itu yang detail lah. Saya cerita ni yang detail lah yang berlaku. Kiranya peserta yang dapat, contohnya dia dapat vocational, mengikut siapa. Penulis ke ataupun mengikut tokoh ni vocational amat penting, ataupun mengikut Perdana Menteri, teknologi sekarang memerlukan, ceritakanlah, maknanya dia ada fakta dekat situ. Kementerian Kesihatan macam tu. Dia ada kaitan, maknanya murid tu berpengetahuan luas lah. Dia tahulah, oh murid ni baca, dia bersedia untuk memberi apa-apa info. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Nak tanya, Assalamualaikum. Maksudnya dia punya perjalanan untuk kumpulan tu sama situasi macam ujian bertutur ke? Ya, betul. Sama seperti ujian bertutur untuk sekolah menengah tu. Bertutur bersama. Faham. Dan lagi satu, seandainya masa murid berbincang dalam kumpulan tu, ada yang ready fakta yang sama. Dia kena fakta yang sama. Fakta yang lain. Dia tak fakta yang sama tu dia akan berulangkan benda tu kan. Dia kena fikir. Kena bincang waktu tu lah kan. Bijak cari fakta yang lain. Ahli kumpulan kena bincang waktu tu lah kot kan. Ya. Dia kena fikir kadang tu kawan tu dah cakap dah 2 isi penting kan. Kira-kira dia nak cakap macam sama pula. Dia kena cari pula yang lain. Assalamualaikum Puan. Okay. Baiklah, macam pusingan pertama, kalau ujian bertutur, pusingan pertama, calon murid-murid ni akan mengikut turutan, maknanya pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan juga isi 4. Sebab tak berlaku lagi penggulungan, betul? Kata berlaku penggulungan dah pada awal. Belum. Bila kedua, pentaksir yang akan soal, betul? Masa ni murid-murid tu maknanya sesiapa sahaja yang ada idea atau masih mengikut turutan? Okey, masa ini kita cerita pasal kumpulan Okey, bila juri tu bagi satu topik, lepas tu peserta katalah ada 4 orang, seorang akan mula. Dia orang akan diberi masa 2 minit. Dia orang sendiri akan susun siapa nak cakap dulu. Okey, dia kata saya ada idea yang pertama. Okey, dia buka dulu definisi. Lepas tu seorang peserta kedua akan cakap isi kandungan yang pertama, isi penting yang pertama. Peserta yang ketiga akan cakap isi penting yang kedua. Okey, yang keempat akan cakap isi penting yang ketiga. Okey, last kali hakim akan cakap, sila gulungkan rumusan tadi. Gulungkan isi penting tadi yang awak dah bentangkan. Nanti dia pun akan sama bincang siapa yang akan cakap. Dia pun secara automatik akan cakap dan akan disampuk, sikit-sikit akan sampuk. Okey, kawan-kawan ada idea yang lain, macam tu. Kiranya dia ada komunikasi dalam tu. Maknanya ada murid lain yang bertindak seperti pengerusi lah. Pengerusi. Di situ kita akan tengok siapa yang berani untuk jadi ketua dalam kumpulan tu.
Maknanya bila dia dah habis idea, dia akan berikan Dia akan- secara laluan, secara bertata susila lah. Maknanya kan, maknanya ada siapa lagi nak menambah menunjukkan bahawa dia akan dia buka. dah habis idea lah, dia beri Ya, peluang betul, pada cikgu, murid betul. lain. Okey, terima kasih. Ya, betul. Dia ada kat situ, ada adab cara-cara komunikasi dalam masyarakat dan dalam kumpulan lah. Nak tanya yang sesi kumpulan tu dia boleh jadi banyak kan murid yang sama boleh bercakap banyak kali ke? Ke dia ikut jurutan tu? Dia akan bagi, dia bukan ikut turutan, dia kena bagi peluang kepada murid yang lain bercakap. Dia tak boleh cakap definisi, lepas tu isi semua, dia tak boleh cakap tu. Dia paling lama pun dia akan bercakap dalam 4 minit sahaja dalam secara kumpulan. Lepas tu dia akan serahkan kepada orang lain. Sebab mereka ada tempoh dalam 10 hingga 15 minit je. Mereka akan bedak sesama mereka sendiri. Ada peserta ke dalam ni? Rasanya ada peserta daripada murid sekolah rendah. Sebab nanti masa penilaian tu nanti kita akan bagi juga penerangan pada peserta-peserta. Ya, untuk sekolah rendah, sekolah saya ada. Saya minta dia masuk sekali. Tak apa. Sebab nanti kita akan briefing balik pada hari pertandingan lah. Hari pemilihan tokoh nilam tu. Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Tentang Assalamualaikum Puan. Ya. Okey, pertama masa untuk sekolah rendah dan sekolah menengah sama ke? Okey, nanti kita akan berbincang dengan juri. Kita akan tentukan masa. Kadang-kadang tu sekolah menengah tu dia banyak idea. Sekolah rendah ni idea dia tak banyak. Tapi kita boleh, kita akan berbincang dengan juri dan ketua juri lah untuk memberi masa kepada para peserta. Baik, kemudian yang kedua, ada tak soalan spontan untuk kumpulan? Soalan spontan kita tak ada, tapi terpulang kepada juri untuk bagi soalan berkaitan dengan isu semasa. Selain daripada kalau rasanya soalan ni macam susah, juri rasa macam tak seronok dia perbincangan, juri boleh tambah lah. Itu terpulang pada pihak juri nanti. Okay, baik, terima kasih. Puan, apa peranan guru pembimbing nanti? Okey, guru pembimbing, peranan dia semasa di sekolah untuk persediaan peserta sahaja. Nanti bila hari pertandingan tersebut, guru pembimbing hanya hantar peserta sahaja. Pada hari tersebut guru pembimbing akan hantar peserta je lah selalunya. Kadang-kadang cikgu ada yang balik, kadang-kadang cikgu ada yang stay. Yang jauh tu stay lah. Sebab kita memang takkan kacau peserta. Peserta hanya kalau masa dia lambat, dia boleh cari lagi bahan-bahan di perpustakaan tu, kita benarkan. Puan Zul nak mencelah sikit? Boleh? Okey, untuk guru pembimbing, bagi pendapat saya, kalau sekolah rendah ni better dia bersama dengan murid. Sebabnya dia yang tahu murid dia macam mana. Dan boleh tolong murid dia cari bahan. Kalau tak dapat nak sediakan masa ketika tu, mungkin murid dia dah panik sebab sekolah rendah kan. Kalau sekolah menengah tak jadi masalah. GPM ataupun guru pembimbing. Tapi saya rasa kalau sekolah rendah, lagi bagus kalau guru pembimbing yang datang dia bersama dengan murid untuk tolong murid dia. Ya, guru pembimbing boleh bersama dengan murid lah. Cumanya di waktu pemilihan tu jangan, kami tak dapat cari, tu je lah saya minta. Jangan jauh-jauh lah. Kayaknya duduk di kawasan yang sama dengan peserta, dan jika ada peserta perlukan apa-apa, cikgu ada sama tu. Tapi kita ada urus setia yang membantu. Maksudnya guru pembimbing ataupun GPM. Kalau GPM ni adalah guru pembimbing, dia boleh berada bersama peserta sebelum masuk penilaian. Dia boleh bantu murid semasa untuk persediaan. Jadi tak perlulah kalau guru pembimbing tu bukan GPM.
Jadi guru pembimbing je datang, GPM tak perlu. Jangan ada dua-dua guru dekat situ. Maksudnya salah seorang je. Tapi bagi saya lebih bagus guru yang membimbing murid tersebut. Sebabnya kalau jadi panik ke apa-apa masa sebelum penilaian, takut murid-murid ni dia risau. Okay, dia tak biasa keluar pada sekolah apa semua kan. Lepas tu dia tengok kawan-kawan semua macam hebat je, dia takut. Jadi guru pembimbing yang dekat dengan dia je yang boleh nak tenangkan dia ke apa. Sebabnya kami ni sebagai urus setia tak kenal murid cikgu. Kalau yang datang tu bukan guru pembimbing, mungkin dia cikgu tu sendiri pun tak dapat nak tolong sebagus guru pembimbing dia lah. Itu saya punya pendapat lah. Assalamualaikum. Tapi kan Puan, kalau dalam pertandingan peringkat yang lebih tinggi, kita tak boleh ada guru pembimbing bersama. Jadi saya rasa sepatutnya kita perlu sediakan pelajar dalam situasi yang sebenar. Memang pun kalau peringkat negeri, guru pembimbing hanya hantar saja untuk pendaftaran. Tapi untuk saya rasa peringkat daerah ni tak boleh macam tu. Sebabnya murid kita ni dah lama tak keluar. Dia hanya Google Meet je, tak bersemuka. Jadi saya rasa kalau sekolah menengah boleh. Kalau sekolah rendah dia tak akan jadi apa-apa. Dia tak dapat nak keluarkan idea dia, tak dapat nak cari bahan secara personal dia. Dia kena ada juga guru pembimbing untuk guide dia. Bagi saya lah kalau sekolah rendah, sekolah menengah mungkin boleh. Dia boleh berdikari sendiri. Sebab tu kita buat di pusat sumber pustakaan awam. Sebabnya murid boleh cari bahan dekat situ. Bagi saya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang pasal yang surat bengkel pemilihan tu, maksudnya terus dibuat pemilihan ke macam mana tu? Okey, surat tu memang kita letak atas tiket bengkel. Pertamanya kami cuba untuk mendapatkan sedikit kewangan untuk makan peserta. Jadi kami kena nyatakan dalam surat tu bengkel lah untuk kami claim. Tapi bukan bengkel tu maksudnya ada bengkel dulu baru dinilai, bukan. Kita akan terus kepada penilaian sebenarnya. Macam tu ya. Itulah yang confused tu sebab tajuk tu bengkel kan. Ingatkah dia macam dia buat bengkel dulu. Maksud dia terus bersedia untuk ni lah. Ya, bersedia untuk penilaian lah. Tapi murid ada masa lagi lah untuk nak mencari bahan apa semua. Jika dia pun memang ada setengah sebelum ni, masa penilaian sebelum ni ada peserta di hari pagi-pagi pertandingan tu, pemilihan tu, dia tak ready apa-apa. Dia ingat datang hanya baca buku saja, present buku saja. Sebenarnya dia tak tahu pun ada soalan lah. Lepas tu soalan tu dia ingat ke jawab macam biasa je. Jawab bila kata bincangkan, okey bincangkan itu je topik, dia tak ada lengkap. Dia tak lengkap. Jadi bila kita bagi penerangan dia dah kalut dah kat situ. Bila dah kalut tu pertama guru tak ada. Guru pembimbing tak ada. Yang kedua dia tak tahu hala mana dia nak cari. Okey, jadi itu saya kata dipanggil bengkel maknanya dia boleh lagi untuk mencari bahan, untuk bersedia. Kesianlah dia kalau dia memang boleh bercakap, dia boleh bagi idea tapi bila idea tu tak ada, kesianlah dia kalau dia nak mencari idea tu tanpa bimbingan tu, kesianlah pula peserta ni. Jadi kalau sekolah menengah mungkinlah saya nampak mereka ni boleh lagi dilepas cari sendiri. Okey, cuba. Tapi kalau sekolah rendah ni sebab saya pernah ada peserta yang menangis tak boleh bercakap apa-apa. Ada peserta yang macam tu, kesian pula. Kalau macam tu ya, dia punya macam kalau ada murid yang macam tak bersedia kan, kata diberi peluang untuk cari bahan tu, biasanya diberi masa berapa lama? Kan macam tu. Pasal tu kita perlukan guru pembimbingnya. Katalah budak tu, selalunya budak ni dia ada yang masa saya dapat kes macam ni, budak tu dia masa kami beri penerangan tu dia dah tak tentu arah dah.
Dia dah tak tentu arah dah. Lepas tu kita akan pergi pada dia, kita akan tanya apa masalah dia. Dia kata dia tak bersedia. Dia tak tahu pun nak kena cakap topik-topik ni. Dia hanya ambil satu topik saja daripada 5 soalan ni. Dia ambil satu soalan je. Dia ingat ke dia kena cakap satu soalan je? Macam tu. Jadi bila dah jadi macam ni, dia memerlukan untuk cari bahan. Bila cari bahan, dia memerlukan guru bimbingan dia. Masa itulah kita nakkan guru bimbingan. Dan selalunya kami sebagai urusita akan bagi dia peluang dapatkan dia punya peserta, nombor peserta selalunya kami bagi yang last-last lah. Untuk dia cuba cari masa untuk dia cari bahan. Okay, terima kasih. Okay, ada apa-apa lagi cikgu? Puan? Ya. Saya nak tanya untuk yang penilaian berkumpulan ni, bila murid ni diberi peluang untuk berbincang tentang tajuk yang telah diberikan, mereka ini boleh tak, adakah mereka ini disediakan dengan alat tulis ke untuk dia orang catat ataupun kena bawa sendiri? Dia pun bawa sendiri. Bawa sendiri Ya. Okay, baik. Dia bawa sendiri kertas dan soal dengan pensel lah. Puan? Ya. Nak tanya, masa perbincangan sebelum untuk penilaian berkumpulan ni berbincangnya berapa lama ya? Tak lama cikgu, dalam 2 hingga 5 minit je. Di hadapan sebab mereka dah dilatih di sekolah, jadi isi-isi penting tu mereka dah ada. Cuma mereka akan berbincang siapa nak cakap dulu, siapa nak mula dulu dan siapa yang nak. Isi kedua, isi ketiga siapa, macam tu. Dia diberi peluang untuk ceritakan tentang situasi tu. Dibincangkan dalam kumpulan dia. Puan Zul mencela sikit Okey. Okey, dalam berkumpulan tu murid dapat tahu tajuk yang akan dia bincangkan tu adalah di dalam bilik penilaian di hadapan hakim. Maksudnya dalam 2-3 minit untuk dia orang berbincang tu adalah di depan hakim. Macam Puan Zul cakap tadi, bukanlah masa tu baru nak cari idea, tidak. Dia dah ada isi-isi yang ada pada dia yang dia ingat dan hanya menentukan siapa nak cakap siapa yang nak mulakan, siapa nak menggulung, itu saja. Bukan masa tu baru nak cari idea. Tapi Puan, budak-budak tu still kena macam mana make sure lah yang isi mereka tak clash kan? Kalau macam untuk pendahuluan dengan gulung, insya-Allah tak clash lah kot yang untuk isi-isi tu. Sebab itulah Kak, dia memerlukan lebih daripada 2-3 ke atas isi. Dia perlu ada isi tu lebih daripada 2 ke atas. Okey, contohnya kalau peserta pertama tu ada 5 isi, dia hanya bentangkan 1, dia tak boleh bentang ke 5-5. Dia bentang 1 dan bagi peluang orang lain untuk bercakap. Kemudian dia bentang ke 5-5 isi, lepas tu baru dia nak bagi orang lain bercakap. Itu dah dikira selfish. Tak boleh macam tu. Dia kena bentang 1 dan dia bagi orang lain bercakap. Kalau orang lain, maksudnya macam mereka semua 3 atau 4 orang tu kena berbincang dan maklumkan kan, okey saya nak bercakap isi ni, so that kawan-kawan mereka tidaklah tersama macam tu. Boleh juga macam tu, tapi dalam masa 2-3 minit tu je lah. Cuma dia bagi tahu, okey saya di sini, apa tu kawan ni cakap dah dia di sini. Jadi di antara mereka masing-masing tu dah tahu dah. Isi ni orang ni cakap, isi ni orang ni cakap. Jadi kalau isi yang dia ada tu tidak mencukupi, orang lain dah cakap. Puan nak tanya, orang yang akan memulakan dengan yang akan gulung tu, dia takkan hurai isi lah kan? Dia kena hurai juga, dia kena ambil jugalah 1-2 isi untuk dia bercakap. Tak bolehlah dia hanya menggulung dan memperkenalkan saja. Okay, faham. Ada. Ya, ada apa-apa lagi soalan cikgu? Cikgu ada nak tanya pasal bahan bacaan ke?
Apa perlu bawa ke semua? Yang guna buku online macam mana? Kena cetak. Okay, ada apa-apa soalan lagi cikgu? Kalau dia pakai e-book, dia kena print ya. Okey, kebenaran membawa handphone. Okey, handphone boleh bawa, cumanya atas tanggungjawab sendirilah. Jika berlaku apa-apa, handphone boleh bawa untuk dia carikan maklumat. Tapi di dalam bilik penjurian tidak dibenarkanlah menggunakan handphone. Puan, pemenang akan diumumkan terus ke? Dan lepas habis dah habis dia punya grouping tu terus balik ke kena tunggu ke macam mana? Okey, keputusan akan diberitahu kemudian. Jadi masa lepas penilaian kumpulan tu peserta boleh balik lah. Alat tulis dan buku catatan murid boleh bawa ya. Cuma masa nak bentang tu tak boleh tengok lah, kena tinggalkan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, yang bahasa Inggeris macam mana? Sama juga dengan bahasa Melayu Sama? tadi. Sama. Dia ada bagi dah tajuk dia punya tu? Ada, saya dah bagi dalam grup. Ya, okey. Tak perasan. Saya? Nanti saya forwardkan semula. Okey. Rasanya tajuk Macam slide ni pun boleh forward balik juga kau ya? Slide yang bincang ni. Yang soalan-soalan untuk kumpulan saya akan masukkan semula. Sebenarnya BM dengan BI sama je soalan dia. Dan cikgu satu lagi, peserta boleh, contohnya peserta bahasa Inggeris, dia baca buku bahasa Melayu, boleh, tapi dia present dalam bahasa Inggeris. Puan Sal. Maksud dia kalau macam 5 buku tu semua BM, tapi dia present dalam bahasa Inggeris boleh lah? Kalau kategori bahasa Melayu, kena cakap dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau bahasa Inggeris maksud dia boleh. Kalau bahasa Inggeris maksud dia boleh juga baca buku bahasa Melayu tapi present dalam bahasa Inggeris. Boleh. Okey, penerangan tentang karya agung ataupun karya besar, dia tak ada markah lebih. Dia cuma apa isi yang dia sampaikan. Cumanya karya agung, karya besar ni kita sebab susah orang akan baca buku-buku tu. Buku bukan fiksyen pun orang susah nak baca. Okey, orang lebih suka novel, komik, buku-buku cerita biasa. Jadi bila ada peserta yang baca buku yang luar biasa, tambah-tambah murid sekolah rendah kan, ataupun murid sekolah menengah, murid sekolah rendah ke sekolah menengah yang baca ensiklopedia kan, dia maknanya ilmu dia tu banyak lah. Jadi kiranya cara huraian dia tu mantap lagi lah daripada murid-murid yang baca buku-buku cerita ni. Maknanya kalau baca buku yang bukan fiksyen macam motivasi, dia pun lagi senang banyak ilmunya lah, digalakkan begitu daripada dia baca buku-buku cerita yang kadang-kadang tu susah dia nak applykan buku-buku cerita tu. Puan, Ya? Dekat sana nanti murid-murid pergi dengan pakaian uniform sekolah? Ya, pakaian uniform sekolah sepenuhnya lah. Kalau pakai t-shirt dibenarkan masih lagi kan kebenaran memakai t-shirt ataupun uniform sekolah kan. Diberi kelonggaran sebenarnya untuk memakai t-shirt, tapi bila diberi tokoh confident tu lebih nampak keterampilannya berpakaian formal lah.
Puan, kalau macam buku puisi karya Samad Said ke, boleh ke? Buku puisi ke? Kumpulan puisi ke? Ya, ya. Okey. Okey, kumpulan puisi ni dia lebih kepada puisi kan, berbab-bab kan? Ada banyak Banyak puisi. banyak puisi kan? Dia punya koleksi puisi kan? Okey, bukan saya kata tak boleh tapi tidak digalakkan sebenarnya sebab kita lebih kepada bahan bacaan full. Maknanya satu topik tu, satu buku tu ada keseluruhan cerita. Kalau katalah puisi tu dia banyak kasih sayang ibu, lepas tu muka surat seterusnya bagaimana untuk berjaya, dia ada banyak-banyak cerita kan. Jadi kat situ dia tak seimbang sebenarnya. Dia lebih kepada ni. Kalau sekolah menengah saya galakkan baik ambil buku 200, buku 100 pun okey ataupun buku sejarah ke, geografi ke di rak buku tersebut. Memang digalakkan. Buku falsafah ke, tentang motivasi ke, macam ustazah berbasikal ke, itu pun motivasi juga tu. La tahzan ke, kiranya ada buku-buku yang memberi impak. Memberi impak, senang murid-murid nak cari sebab dia lebih detail daripada buku cerita tu banyak tersiratnya. Okey, ada apa-apa lagi soalan cikgu ke? Ada cikgu nak tambah ke idea-idea? Puan nak tanya, selepas yang individu tu, juri akan tanya berkaitan buku yang dibentang ke ataupun mana-mana buku yang daripada 5 tu? Ya, mana-mana buku daripada 5. Lepas tu dia akan terpulang pada juri. Kadang-kadang tu juri tak mau tanya, dia tanya isu semasa je. Boleh. Soalan tu adalah soalan umum. Macam saya terangkan tadi, soalan adalah soalan umum daripada juri. Okey, muka surat buku. Okey, juri masa present tu murid akan cakap muka surat buku berapa. Kesesuaian muka surat buku adalah 50 muka surat ke atas. Okey, kalau 50 ke bawah macam 25 ke bawah tu dah macam buku-buku budak JAS 1, 2, 3. Tak sesuai untuk tahun 4, 5, 6 dengan tingkatan 1, 2, 3, 4. Jadi murid peserta digalakkan bacalah 50 muka surat ke atas. Kalau bilangan muka surat buku tu sikit, tak digelar tokoh lah kalau macam tu. Tokoh ni dia keistimewaan, dia istimewa daripada semua pelajar. Kini dia macam sumber rujukan lah tokoh ni. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, saya buka soalan jika ada soalan. Ada cikgu-cikgu nak tambah ke, idea ke? Kata susah sangat ke? Sebab tokoh ni memanglah susah cikgu sebab kita nak cari tokoh cikgu. Memang susah sikit. Murid tu kena banyak membaca lah. Jangan ada murid menangis macam sebelum ni dah lah. Assalamualaikum, saya nak tanya. Biasa soalan, berapa jumlah soalan dikemukakan? Okey, dia kadang-kadang tu peserta kan dia tak boleh jawab tau. Bila juri bagi soalan dia tak boleh jawab. Nanti juri tu dia akan cakap sikit, bagi hit sikit untuk peserta tu jawab. Kalau peserta tu tak boleh jawab, juri tu akan tengok kalau peserta tu macam dah tak boleh, memang tak boleh, tegar tak bolehnya, peserta tu akan diminta berhentilah. Tapi kalau juri tengok peserta tu memang boleh jawab, juri boleh bertanya lagi soalan lain. Boleh sebab dia nak tengok budak tu
Kadang-kadang tu ada setengah peserta 10 minit je duduk dalam tu. Ada setengah peserta sampai 20 minit. Terpulang kepada pihak juri sebab dia yang akan memilih ketokohan peserta tersebut. Dia yang akan menentukan. So dia tak ada dia punya ni lah. Macam tak ada had limit dia lah. soalan. Yang saya bagi tu untuk kumpulan sahaja. Tapi untuk individu terpulang pada juri nak tanya apa. Tapi jangan risau, juri-juri kita okey, bagus-bagus semua. Dia boleh membantu peserta-peserta kita untuk lebih berfikir di luar kotak. Hebat je. Jangan risau ya, cikgu-cikgu saya tahu guru pembimbing risau dah ni. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya tangguhkan taklimat petang ni? Salam sejahtera Puan. Ya. Puan, saya ada satu soalan. Bila murid masuk dalam bilik hakim tu, murid nak gelar hakim tu sebagai tuan-puan ke atau panggil cikgu je? Tuan-puan boleh. Tuan-puan. Masih? Mencelah Puan Zu. Ya. Guru pembimbing ke GPM ke, tolong bagi murid sarapan pagi dulu ya. Nanti kalau dia dah takut, dia tak nak makan dah semua. Sekarang masuk angin pula. Okay, ada lagi soalan cikgu? Mencelah satu lagi Puan Zu. Okay. Surat kebenaran sekolah uruskan ya. Urus setia tak ada surat kebenaran. Untuk kebenaran bawa murid. Surat kebenaran daripada pihak sekolah. Okey, ada cikgu-cikgu yang tanya dengan saya, boleh tak dia bawa peserta BI pada hari Isnin? BI hari Selasa, boleh tak dia bawa peserta BI pada hari Isnin untuk dicari bahan di perpustakaan awam? Okey, jika pentadbir memberi kebenaran, silalah datang. Saya tak ada paksaan. Okay, jika pentadbir beri kebenaran, boleh je datang untuk cari bahan di pusat sumber. Tapi jika pentadbir tidak memberi keizinan kerana peserta bahasa Inggeris tu pada hari Selasa, tak apalah, tak perlulah datang, boleh je cari bahan tu di sekolah. Okay, ada apa-apa lagi? Surat kebenaran tu nak kena serah ke dekat usia? Puan Salbia, macam mana surat kebenaran kita kutip ya? Kita kutip. Tapi untuk keselamatan, kalau peserta itu pada hari Isnin, kalau boleh jangan datang. Kalau peserta hari Selasa, kalau boleh jangan datang hari Isnin. Sebabnya atas surat dia hanya datang pada hari Selasa. Kalau jadi apa-apa pada hari Isnin tu, tanggungjawab. Yelah, atas tanggungjawab sekolah tu saya kata meminta kebenaran pada guru besar dan pengetua. Itu atas inisiatif sekolah. Okay, sebab pada hari Isnin dan hari Selasa kita kita tutup penggunaan luar di perpustakaan awam. Maknanya di atas, tingkat atas lah kita tutup penggunaan luar. Kita guna tingkat atas sahaja, jadi lapanglah sikit jika peserta nak cari bahan. Cumanya macam Puan Salbia cakap tadi lah, tanggungjawab kita jadi apa-apa, bawa tanggungjawab sekolah. Selamat petang, maaf bertanya tentang surat kebenaran sekolah tadi tu. Maksudnya sekolah sediakan surat kebenaran kepada murid dan surat itu perlu diserahkan? Ya betul, kena serahkan pada urus setia pada hari murid terlibat saja. Daftaran. Yang surat kebenaran yang ada tanda tangan ibu bapa kan? Ya. Ya betul. Oh okey, thank you.
Okey. Okey, ada lagi yang nak tanya soalan? Maaf ya, surat kebenaran tu ada format tertentu ke? Cikgu mohon tanya dengan PK Koko, surat kebenaran keluar sekolah. Maknanya aktiviti di luar. Ada pada PK Koko. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu sahaja untuk petang ini. Diharap guru pembimbing dan guru perpustakaan media serta peserta faham. Jika tak faham ataupun ada apa-apa lagi soalan, boleh bertanya di dalam grup atau PM ya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih. Dengar tadi. Sebab saya tak, suara saya ni saya offkan kat situ patutnya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Selamat memandu balik ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan nak tanya pasal makan? Kalau dia tanya pasal makan tadi aku nak macam mana boleh tak jadi guru? Tanya pasal makan. Tak ada siapa nak tanya. Dia tak apa. Ada sendiri.